Assalamualaikum dan apa khabar semua? Okey, dalam video yang lepas saya ada berkongsi kepada anda step bagaimana kita nak mula melukis sketch di dalam Autodesk Inventor ni. Okey, di mana saya tunjuk secara basic dahulu pada video yang lepas. So untuk kita membuat bentuk-bentuk yang lebih kompleks, sketch yang lebih kompleks, kita memerlukan bantuan tools tambahan untuk memudahkan kita mendapat bentuk yang kita nak. Okay, iaitu kita akan gunakan tools dipanggil constraint. Okay, dalam AutoCAD ada juga constraint tetapi kita jarang sentuh. Tapi dalam Inventor ni memang constraint sangat penting dan sangat membantu anda. Okay, so untuk bermula, jom kita sama-sama dulu masuk ke new file. Okay, kita klik new file. Okay, seperti biasa kita pilih template matrix, template standard mm.apt ni dan tekan button create. Okey, di mana kita nak mula membuat sketch sama seperti sebelum ini, iaitu kita pergi kepada start to the sketch dan kita pilih plane XY sebagai permukaan untuk kita buat lukisan ataupun sketch. Okey, so kita dah masuk ke dalam mode untuk buat sketch. Jadi saya alih sikit kita punya ruang kerja. Okey, di mana kita dah dimaklumkan sebelum ni, saya ada maklum pada anda sebelum ni, ini adalah panel untuk buat create. Jadi semua kerja-kerja untuk kita menghasilkan bentuk seperti line, circle, arc, rectangle, semuanya ada kat sini. Okay, dan untuk tools kita buat modification sama macam AutoCAD, seperti trim, copy, move, ada di sini. Sama seperti AutoCAD. Tapi kita ada tools tambahan di sini yang kita akan nampak di sini adalah dipanggil sebagai constraint tool. Okay, so dimension yang kita buat pada video lepas menggunakan juga merupakan constraint tool, dimensioning ni. Itu sebabnya bila anda melukis, elak daripada padam anda punya dimensioning, ukuran tadi. Biarkan saja ukuran tersebut. Okay, sebab ukuran tersebut merupakan constraint yang kita dah guna pakai untuk kita lock bentuk kita supaya mengikut saiz yang kita nak. Kalau kita padam, kemungkinan ukurannya jadi tidak tepat. Jadi constraint tool yang lain juga sama, fungsinya adalah untuk lock kita punya bentuk supaya mengikut syarat-syarat yang tertentu. Jadi kita akan belajar beberapa tool constraint yang biasanya kita akan guna pakai, dan ada setengah tool tersebut dah pun auto. Dia buat secara auto lah. Okey, kita lihat di sini, ini adalah dipanggil sebagai constraint tool. So ada lebih kurang 12 tool di sini. Tapi bukan semuanya biasa kita akan guna pakai. Jadi saya sentuh sedikit lah ke semua tool yang ada ini. Okay, yang pertama sekali adalah dipanggil sebagai coincident constraint. Fungsi coincident constraint ni adalah untuk kita gabungkan point to point dua objek kita nak. Okay, contohnya lah, let's say saya buat dua rectangle dekat sini. Okay, dua rectangle. Okay, dan saya buat satu circle. Okay, anda boleh juga follow apa yang saya buat supaya anda lebih faham. Okay, kita buat dulu dua rectangle, satu circle di sini. Ukuran saya bebaskan. Okay, so coincident constraint fungsinya adalah untuk dia gabungkan dua titik. Dia cantumkan dua titik supaya menjadi kedudukan yang sama. Okay, ataupun senang cerita kita movekan point to point lah. Okay, so klik pada coincident constraint. So kita pilih, let's say saya nak gabungkan titik ini dengan ini. Okay, so saya klik pada titik pada bucu rectangle di atas dan titik pada bucu rectangle di bawah. Okay, klik. So bila tengok, bila dia klik, dia bercantum terus. Kenapa pula sir? Saya tengok dia punya bentuk dia lari. Memang lari sebab kita tidak masukkan dimensioning. Itu sebabnya dimension ni sangat penting untuk kita letak. Tapi untuk penerangan berkaitan dengan constraint ini, saya tak letak dimensioning lah dekat sini. So anda boleh nampak So coincident constraint ni fungsinya untuk gabungkan titik ke titik bagi dua objek yang kita dah ada. Okay, contohnya saya nak gabungkan pula titik tengah bulatan ini dengan point bucu di sini. So klik kat sini, jadi dia bawa ke sana. Okay, jadi fungsinya adalah untuk snap ataupun gabungkan dua titik dalam satu
point yang sama. So itu adalah coincident constraint. Okey, ada keadaan mungkin anda perlukan, sebagai contoh, mungkin anda nak buat bentuk simple. Okey, anda nak gabungkan, anda nak buat bulatan ini, nak alih dia ke kedudukan point ini. Jadi kita boleh gabungkan. Okey, sebenarnya saya kata tadi betul ni bukan semua ni kita guna pakai, bukan selalu. Kalau setakat kita buat ni, kita boleh buat terus, kan? Tak perlu kita nak snap, tak perlu kita gunakan coincident constraint. Tapi ada keadaan bila kita melukis, kita memerlukan coincident constraint ni. Okey, seterusnya constraint yang kedua dipanggil sebagai, saya padam dulu, saya pinggirkan dua rectangle ni. Constraint kedua yang kita akan lihat di sini adalah dipanggil sebagai collinear constraint. So collinear constraint ni adalah tools constraint yang kita gunakan untuk sepaksikan atau segariskan kita punya garisan ni. Saya punya istilah tu, istilah Melayu. Dia untuk collinearkan kita punya line ini, supaya dia sama, satu garis lurus. Okey, cara dia nak tengok perbezaan dia. So saya klik pada collinear constraint. Kita klik pada line ini untuk rectangle di atas dan line untuk rectangle di bawah. Dan anda nampak dia collinearkan, dia sepaksikan kita punya segariskan kita punya line rectangle ini. Okey, mungkin saya nak buat juga sebelah sini. So, klik sini. Jadi dia akan buat collinear constraint di sini. So itu adalah collinear constraint. Okey, ada keadaan digunakan tapi bukan semua keadaan anda guna pakai. Okey, kalau perlu guna pakai, gunakanlah sebab ianya akan memudahkan anda. Tak perlu nak masukkan ukuran. Okey, let's say katakan kita buat ukuran di sini, saya letak sini 12. Yang bawah juga akan ikut. Saya letak sini 20. Yang bawah juga akan ikut. Sebab kita dah buat constraint collinear tadi. Dia membantulah kalau kita buat lukisan yang kompleks, kita ukurannya sama, jadi kita ubah Y1 saja dan dia akan ubah semuanya. Okey, so itu adalah collinear constraint. Jadi saya padam ni. Okey, seterusnya adalah constraint ketiga adalah dipanggil sebagai concentric constraint. Concentric constraint ni adalah berfungsi untuk gabungkan titik tengah bulatan ataupun titik tengah lengkung kepada kedudukan yang sama. Mungkin ada keadaan anda perlukan, so nak gabungkan titik tengah dia. Jadi kita boleh buat, okey, saya bagi contoh dua bulatan sini dan satu lengkung. So kita klik pada concentric constraint. Okey, kita klik pada bulatan ini dengan bulatan ni. Jadi dia nampak dia gabungkan. Sama juga dengan lengkung ini, saya letak juga ke circle ni, jadi dia gabungkan. Jadi ada keadaan mungkin kita guna pakai concentric constraint ni. Okey. Constraint yang keempat dipanggil sebagai lock pula, fix. Sebut lock pula, fix. Fix ni bermaksud dia akan tetapkan kedudukan kita punya objek ini ke kedudukan kita nak. Contohnya, kalau saya buat contoh saya buat coincident constraint ni, saya buat titik ni ke sini. Apa yang berlaku, bulatan ni dia bergerak ke bawah. Jadi kita tak nak dia bergerak ke bawah. Saya nak yang rectangle ni yang naik atas. Okey, caranya kita lock lah. Kita pilih fix constraint. Okey, kita lockkan point ini. Okey, anda akan nampak dia punya ikon dia bentuk mangga di sini. Kemudian baru kita pilih coincident constraint tadi. Titik ini ke titik ini. Jadi yang beralih adalah kita punya rectangle, bukannya circle. Okey, itu adalah fixed constraint. Okey, so kalau anda tidak faham perbezaan keempat ini, anda boleh tengok balik video ini dan cuba fahami perbezaan antara coincident constraint, collinear constraint, concentric constraint dengan fixed constraint. Okey, seterusnya kita lihat pula 4 lagi constraint yang ada ini, di mana dia lebih kepada penggunaan dia untuk kita seragamkan atau selarikan kita punya garisan. Contohnya, ini saya buat rectangle.
Okay, yang pertama adalah dipanggil parallel constraint. Okay, parallel constraint, bila sebut parallel, kita tahulah parallel ni adalah untuk kita selarikan. Okay, klik pada parallel constraint, kita nak selarikan rectangle ini dengan line ini. Jadi dia akan selarikan. Bermaksud dia punya paksi ni samalah mengikut paksi Y di sini. Ataupun kita nak buat perpendicular constraint. Susah saya nak sebut. Perpendicular constraint ini adalah untuk kita buat sudut tepat. Sudut tepat, sudut 90 darjah contohnya. Okay, contohnya saya ada satu garisan di sini. Okay, mungkin saya nak buat tepat tak jumpa, dia tersengit sikit. Jadi saya nak selarikan dia. So kita boleh pakai perpendicular constraint ni, klik pada garisan dan garisan ni. Jadi dia akan buat sudut tepat 90 darjah. Okay, itu constraint, perpendicular constraint. Okay, seterusnya juga ialah antara yang biasanya anda akan nampak bila anda buat garisan ni. Okay, bila anda buat garisan tegak macam ni saja, anda akan nampak ikon dekat bawah cursor saya ni. Ikon ni sama dengan ikon ni. Okay, so dia fungsi adalah untuk mendapatkan horizontal constraint, iaitu garisan bersudut tepat tegak pada paksi X kita. Okay, ini auto. Tapi kalau kita buat manual, let's say saya terbuat garisan sengit, saya nak dia tegak mengikut paksi X, horizontal. So kita boleh pilih horizontal constraint untuk bantu kita. Jadi dia akan buat tegak. Okay, pasangan dia adalah vertical constraint. Vertical constraint ni untuk buat sudut tegak kepada paksi Y ni ataupun ke atas. So klik pada dia, vertical constraint, klik pada dia, dia akan tegak ke atas. Okay, dua ini biasanya sangat membantu bila contohnya saya nak buat saya ada circle kat sini yang tidak selari. Okay, let's say saya nak kita nak buat bulatan pertama ini dengan bulatan kedua ini, dia satu garis, pada kedudukan satu garis. So apa yang boleh kita buat, kita boleh pakai horizontal constraint ni untuk klik pada bulatan pertama, titik bulatan pertama dengan titik bulatan kedua. Jadi dia akan buat segaris kat situ. Jadi dia tak larilah ke atas. Manakala untuk bulatan bawah ni pula, kita boleh gunakan vertical constraint ini untuk dapatkan segaris, iaitu titik tengah bulatan pertama dengan titik tengah bulatan ketiga ni. Jadi akan selaris. Okay, ini sangat bantulah dua ni. Alright, dan seterusnya kita ada constraint yang ke-9 iaitu tangent. Di mana fungsi constraint tangent adalah untuk tangentkan garisan dengan bulatan ni. Okay, sekejap saya masukkan dimension lah supaya dia tak lari. Saya masukkan radius diameter kat sini supaya dia tak lari. Saya nak masukkan ini 10. Okay, saya nak kita gunakan tangent tadi. Tangent, klik pada garisan ini dengan garisan ini. Dia tangent sebenarnya. So seandainya anda buat tangent dia macam ni, ada jarak, kita boleh gunakan arahan extend untuk panjangkan dia. Jadi kita nampaklah dia bercantum tu. Dia tangent, cantik sambungan dia. Bukan kita main agak-agak lah. Okay, let's say saya buat satu garisan lagi. Saya buat sini pula. Saya letak macam ni kan. Kita nak tangentkan dia. Jadi boleh gunakan constraint tangent, klik garisan dengan bulatan ni. Jadi dia akan gabungan tegak. Okay. Alright. Jadi untuk mengelakkan dia bergerak-gerak, memang dimension ni sangat diperlukan lah. Nanti kita akan guna pakai dalam latihan-latihan yang lain. Okay, ini saya tunjuk dulu constraint tangent. Fungsi ni dia akan combinekan kedudukan ni dengan cantiknya lah. Kemas. Selain itu juga, kita juga boleh tangentkan antara contohnya saya ada bulatan ni. Saya nak tangentkan bulatan ni dengan bulatan ini, kita juga boleh gunakan tangent, constraint tangent ni. Okay, klik pada constraint tangent, klik pada bulatan pertama, klik pada bulatan kedua. Jadi dia akan tangentkan. Okay, so itu adalah constraint tangent.
Okay, untuk constraint yang ke-10, dia adalah dipanggil sebagai smooth. Smooth ni untuk cantikkan sambungan di antara curve. Okay, yang ni saya tak sentuh lah sebab saya pun jarang pakai ni. Okay, kemudian kita ada symmetric. Symmetric ni pun sebenarnya saya jarang guna pakai. Okay, dia untuk kita dapatkan sudut yang sama pada 3 garisan. Okay, ni saya cuba contoh lah untuk anda. Symmetric, let's say kita ada 3 garisan, kita nak dapatkan dia simetrik. Simetrik ni bermaksud, simetri ni maksud sudut dia nanti akan sama. Sudut bukaan ni dengan ni akan sama. Okey, sekarang ni sudutnya tak sama. Mungkin anda perlu buat nak bagi dia sama. So kita boleh pakai constraint simetrik. Klik pada garisan pertama, klik pada garisan kedua, dan garisan terakhir ni adalah garisan yang menjadi garisan tengah-tengah. Dia yang terakhir kita klik. Jadi kita tengok sini bukaannya akan jadi sama. Nak cek macam mana? Okay, saya gunakan dimension. Saya klik pada garisan pertama, saya klik pada garisan kedua. Okay, bila kita klik 2 garisan, maka akan wujudnya dimensioning untuk angle di sini, sudut. Okay, sudut di sini 39. Kalau kita cek sebelah ni pula, sama tak? Sama juga, 39.62 ni. 39.62. Jadi samalah ukuran dia. Bila kita dah buat konsep macam tu, contohnya kita perlu untuk ubah ukuran, kita ubah salah satu cukup, dia akan ubah dua-dua. Itu keperluan kenapa kita pakai constraint ni. Bila kita buat pengubahsuaian, dia tetap ikut syarat dia tadi. Okey. Dan constraint yang terakhir iaitu dipanggil equal. Equal ni bertujuan untuk dapatkan saiz yang sama. Contohnya kes ini kita nak buat bulatan ni mempunyai ukuran yang sama, iaitu 10 mm diameternya ni. So kalau anda nak masukkan ukuran macam ni, nak masukkan type 11, lambat. Jadi cara cepat dia, kita pakai equal ni. Klik pada equal, klik pada bulatan pertama, klik pada bulatan kedua. Jadi dia akan ikut saiz. Saya nak equal ke ni pula. Klik bulatan pertama, klik bulatan kedua. Jadi dia akan samakan. Sini pun saya nak jugalah. Ni, klik bulatan pertama, klik bulatan kedua. Jadi dia akan equalkan. Dan bagusnya kalau katakan kita ada nak ubah ukuran. Okay, saya tekan button escape untuk keluar arahan. Nak ubah ukuran ni. Mungkin ukurannya kita nak letak 20. Jadi bila kita buat equal tadi 20 ni dia akan ikut. Semua ni akan ikut saiz 20. Okay, 15. Yang lain akan ikut 15. Okay. So ukuran dia bergantung kepada yang utama sahaja. Jadi bila kita buat lukisan yang kompleks, kita cuma perlu ubah satu nilai saja dan dia akan mempengaruhi bahagian yang lain. So hopefully anda dapat gambaran bagaimanakah kepentingan penggunaan constraint ini dan tahu sedikit berkaitan dengan 12 jenis constraint yang ada. So untuk kefahaman dia kena buat latihan, kena buat latihan. Jadi dalam video berikutnya kita akan mula membuat exercise bentuk-bentuk yang saya akan kongsikan menggunakan tools yang ada seperti line, circle, rectangle sebagainya, dan juga tools constraint. So jumpa lagi dalam video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.